Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu sa'ban in syi'ta sahlan amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita kan diberikan kesempatan dan juga ruang pada hari ini. Walaupun saya berada di keadaan waktu malam, mungkin bila pelajar melihat saya punya video ni waktu siang kan. Saya merekod video pelajaran saya ni adalah kerana sebab besok ataupun hari Khamis ni saya tidak dapat membuat kelas secara online, iaitu secara kita buat Google Meet ataupun Microsoft Teams, kerana pada hari Khamis ni saya ada program, ada webinar bersama-sama dengan pengajar-pengajar daripada IIT lain. Jadi insyaAllah untuk saya mengisi kekosongan masa kamu selama 3 slot ni, jadi saya buat sedikit video. Dan insyaAllah selepas ni saya akan minta kamu buat beberapa tugasan untuk melihat sejauh mana kamu memahami apa yang saya sampaikan pada pelajaran pada hari ini lah, insyaAllah. Jadi saya untuk makluman kamu juga, saya sharekan dulu. Okay, sekejap saya sharekan. Okay, ni saya sharekan slide saya. Slide ni sebenarnya saya dah ceritakan sebelum ni, kalau kamu ingat, iaitu bertajuk Perform Industrial Automation System Electrical and Electronic Maintenance. Jadi untuk slide ni saya akan hanya sentuh lebih kepada elektronik sebab untuk electrical, untuk maintenance bab electrical, insyaAllah Haji Azli akan sentuh lah berkenaan dengan pemasangan pada pendawaian electrical motor nanti. Okay. Jadi untuk sesi ni saya dah terangkan sebelum ni, kita akan di bawah CU yang ke-4, CU ke-5, WA4, Perform Industrial Automation System Electronic Maintenance. Okay, kemudian begitu kepada ni saya dah terangkan sebelum ni, antara jenis-jenis kerosakan pada litar elektronik dan juga elektrik. Kebanyakan walaupun elektrik elektronik ni adalah merupakan dia punya konsep sama saja. So kalau katakan kerosakan yang berlaku kepada kita punya litar skematik, biasanya berlaku seperti contoh kita kata litar pintas. So litar pintas pun boleh berlaku di pendawaian elektrikal, dan litar pintas juga boleh berlaku di pendawaian elektronik. So kalau saya sebut pendawaian elektronik ni bukanlah maksudnya kita buat pendawaian seperti kita buat ke wiring bay tu, tidak. Tapi pendawaian litar tu yang semacam kita buat pemasangan litar ke atas breadboard, ataupun kita pemasangan ke atas strip board yang kamu dah buat sebelum-sebelum ni kan. Jadi jadi antara kerosakan-kerosakan yang berlaku pada litar elektronik dan juga elektrik, yang pertama litar pintas. Itu biasalah. Sebab tu kalau pada lepas kita buat kerja-kerja pendawaian, first sebelum kita menghidupkan berkenaan kuasa, kita akan uji dulu keterusan. Kita akan check dulu terminal-terminal, especially untuk terminal bekalan kuasa masukan. Dan kalau sekiranya tidak ada short, kita boleh menggunakan multimeter. Kalau tidak ada short, maka barulah kita boleh onkan bekalan kuasa. Begitu juga dengan pendawaian kita punya litar elektronik. Tapi biasanya dalam elektronik ni, kalau katakan berlaku litar pintas, dia tidak melemparkan seperti electrical, haba berikat, berlakunya letupan ataupun percikan, spark kan. Tapi kalau untuk elektronik dia lebih kepada bau hangit lah. Especially kalau komponen elektronik yang kalau data short tu dia akan bau hangit, ataupun kadang-kadang dia akan berasap je. Tu. Okay. Jadi apa itu disebabkan dia masukkan dengan litar pintas, iaitu persentuhan tanpa melalui beban. Maknanya contohnya kalau beban maksudnya dia ada load. Load maksudnya kalau kita ada rintangan lah. Bila ada rintangan, maksudnya dia tidak ada short. Tapi bila tak ada rintangan, maka dia akan menyebabkan dia short lah. Contohnya kalau kita ada dua kabel live dan neutral, kita shortkan. Kalau tengah-tengah tu tidak ada beban, contoh kalau tidak ada beban macam load, maka dia akan jadi short lah, litar pintas. Jadi dia boleh menyebabkan arus berlebihan.
Bila arus berlebihan maka menyebabkan litar pintas lah. Dan kesannya apa yang berlaku iaitu kalau komponen akan menjadi haba akan meningkat. Saya kata tadi, kalau komponen elektronik biasanya IC ke diode ke kan, bila haba meningkat maka dia akan menyebabkan kepanasan, maka dia akan hangit dan lalu dia terbakar. Kalau untuk electrical biasanya dia akan berlaku letupan ataupun percikan api. Kemudian yang kedua, antara kerosakan yang berlaku pada litar elektrik dan juga elektronik iaitu power breakdown lah, ataupun kita katakan bekalan kuasa terputus. Ini biasa berlaku gangguan pada bekalan elektrik sama ada mungkin disebabkan oleh kerosakan kepada transformer, kalau elektronik transformer, ataupun litar bekalan kuasa. Kalau electrical mungkin dia punya fuse terbakar. Jadi boleh menyebabkan power breakdown. Jadi kalau antara electrical, kegagalan stesen penjana kuat elektrik ni kalau sekiranya berlaku kerosakan pada pencawang ke ataupun dekat bekalan kuasa dekat kita punya kotak agihan switch kita tu, jadi boleh menyebabkan gangguan kepada bekalan kuasa pada kita punya, sama ada kita punya di rumah ataupun di litar ataupun peralatan elektrikal kita yang lain. So terdapat 3 kategori gangguan bekalan kuasa, iaitu kegagalan secara sementara. Yang kedua, padam separa ataupun separuh padam. Dan yang ketiga, putus bekalan kuasa. Kalau kegagalan sementara itu, iaitu kehilangan kuasa sementara yang disebabkan gangguan pada talian kuasa. Kalau yang separa tu, jatuhan voltan pada bekalan elektrik, contoh lampu elektrik semakin malam, apabila voltan semakin menurun, menyebabkan prestasi peralatan elektrik semakin terjejas. Ni kalau kamu ingat dulu, saya pernah cerita dulu, bila kita buat pendawaian secara tidak sah lah, especially kalau kita buat majlis-majlis keramaian ataupun kerajaan, kita buat majlis-majlis kenduri kendara kan. Pada ketika itu ramai, kalau kita lihat kat kampung-kampung, dia buat pendawaian secara tidak sah kan, dia looping. Jadi ketika itu berlaku load yang tinggi. So bila berlaku load tinggi, kadang-kadang bila katakan pencawang ataupun TV tidak dapat supply, maka ketika itu kalau kita lihat kadang-kadang dia punya komponen kita macam lampu ke kipas, kadang-kadang dia tak berapa kuat. Kadang-kadang bila ketika keadaan permintaan yang terlalu tinggi oleh pengguna, menyebabkan bekalan kuasa itu tidak kuat lah. So dia voltan akan lebih menurun. Kadang-kadang juga berlaku kadang-kadang bila berlaku load yang tinggi, especially kalau kita gerakkan motor ke, kita perasan kalau kita onkan vacuum kat rumah kan, kadang lampu kita ada sikit macam berkelip kan. Itu sebab dia tarik power, arus kuat, maka menyebabkan kita punya voltan tu akan drop. Dan yang ketiga, putus bekalan elektrik. Ini of course lah. Jadi terdapat beberapa kategori putus bekalan, dia sebabkan kerosakan kuasa dan sebagainya. Dan yang ketiga, kerosakan yang berlaku kepada litar elektrik dan elektronik, iaitu leakage current. Ini pun biasa berlaku. So leakage current ni nampak macam biasa kan, tetapi sebenarnya dia bukan saja boleh merosakkan komponen-komponen, especially peralatan elektrik kita ataupun komponen elektronik kita, tapi juga dia boleh menyebabkan bahaya kepada manusia. Contoh kalau katakan arus berlaku, bocor tu berlaku di casing ataupun di kekisi ataupun berlaku pada body kita punya peralatan, bila kita pegang kadang-kadang berlaku arus bocor kan. Kalau arus tu tidak kuat, tak ada masalah. Kalau banyak boleh menyebabkan rejatan elektrik lah. Di mana ketika itu tidak dapat menyimpan cas dan berlaku arus bocor dari litar ataupun komponen. Contohnya apabila berlaku kerosakan pada terminal bumi. Ni kalau kita lihat dekat setiap rumah-rumah, biasanya memang kita dipasangkan dengan terminal grounding lah rumah. Sebab contohnya apabila berlaku arus bocor, maka dia akan terus pergi ke ground ataupun ke bumi lah. Sebab tu kalau kita lihat dekat kita punya switch soket 3 pin pun dia ada earth kan, ada earth. Untuk apa? Sebab kalau sekiranya berlaku arus bocor, maka dia akan melalui ke bumi ke ground. Begitu juga kalau kita pergi kepada komponen elektronik. Komponen elektronik pun kalau kita lihat dalam litar pun dia ada ground.
Sebab bila apa-apa komponen-komponen tu yang menyebabkan ada apa, kalau sekali ada arus bocor, maka dia akan pergi ke ground lah. Jadi terjadi akibat daripada pengalih fasa bersentuh dengan pengalih bumi atau pada rangka logam peralatan. Okey, ni bila dia tersentuh lah, tershort, maka dia akan mengalih kepada kita punya body peralatan kita. Sekiranya berlaku arus bocor, kebiasaannya peralatan keselamatan seperti ELCB akan terpelantik. Ni kalau kat rumah kalau kita tiba ada tershort ke, terpintas ke ataupun ada berlaku arus bocor, maka ELCB ni sebagai komponen keselamatan dia akan terpelantik ataupun dia akan tertendang lah, orang kata tertendang. Okey. Tapi kita on balik semula dia tendang lagi, maksudnya dia ada short lah ataupun mungkin ada berlaku kerosakan pada kita punya komponen peralatan rumah kita. Dan pemberian arus bocor akan mencegah arus bocor daripada mengalir melalui rangka peralatan elektrik atau elektronik yang berlogam. Okey. Dan yang keempat, machine malfunction ataupun kerosakan pada mesin lah. Di mana merupakan aktiviti abnormal. Di mana maksud kita lihat mesin tersebut dia mengeluarkan bunyi ke ataupun kita lihat dari segi visual dia ada nampak ada bau hangit ke, atau kita bau hidung, kalau hidung kita bau hangit, kalau mata kita nampak ada berlaku macam apa panas, okey. Jadi itu situasi abnormal pada kita punya mesin lah. So banyak faktor penyebab kerosakan kepada mesin, antaranya adalah komponen terbakar, haus, bocor, berlakunya keretakan, kebisingan yang tidak normal pada motor, especially motor lah, motor, misalignment ataupun imbalance serta lintas pintas. Okey, jadi apabila berlakunya kejadian-kejadian seperti itu, maka kalau sekiranya dekat kehilang operator yang berhadapan dengan mesin tersebut, maka dia kena offkan atau dia kena hentikan proses ataupun penggunaan mesin tersebut. Kenapa? Sebab kalau sekiranya dia teruskan juga, dia dah nampak berlaku tidak normal kepada mesin tersebut, dia teruskan juga, maka mungkin menyebabkan kerosakan yang lebih teruk kepada kita punya mesin. Kalau dekat rumah pun kadang-kadang kita tengah vacuum ke ataupun kita tengah menggunakan peralatan elektronik, tiba-tiba kita rasa bau hangit kan, tengah kita nak onkan lagi kan, so kita kena off kan, sebab takut berlaku keadaan yang lebih teruk lagi. Okay, boleh menyebabkan spark, meletup ke kan. Jadi ataupun menyebabkan kerosakan yang lain, benda lain. Jadi kita kena offkan dulu dan kita lihat apa yang berlaku penyebab kepada berlakunya masalah keadaan abnormal tadi. Jadi selepas kita offkan tu, kita kena fokus cari masalah untuk kita ambil masalah tindakan pembetulan ataupun korektif. Dan ketika ini biasanya kalau manusia dia akan gunakan visual lah. Dia akan check dulu mana yang problem, part yang problem, maka dia akan tukar. Ataupun kadang-kadang bila tak nampak ataupun kita cuma bau saja, kita tak confirm, kita boleh tengoklah menggunakan measurement apa-apa peralatan seperti multimeter ke ataupun apa-apa peralatan untuk kita check komponen yang rosak. Dan yang kelima, electric failure ataupun kerosakan elektrik. Itu terdapat banyak faktor yang menyebabkan berlakunya kerosakan pada sistem elektrik. Antaranya ialah penambahan voltan ataupun arus bekalan. Okay. So macam saya kata tadi lah, bila berlakunya pertambahan voltan ataupun arus berlebihan, maka boleh menyebabkan kerosakan kepada kita punya komponen-komponen elektronik ataupun elektrik. Beban ataupun terlebih overload, lebih overload. Contohnya macam motor kita nak gerakkan conveyor, So kalau kita letak katakan atas conveyor tu, katakan kita letak benda berat, so dia nak angkat, dia nak gerakkan benda tu terlalu kuat sangat ataupun terlalu berat, maka dia akan overload dah. Dia perlukan current yang tinggi untuk gerakkan motor. So bila current motor tu terlampau overload, maka dia akan jadi panas, dan lama-lama dia akan rosak. Sambungan longgar, ini pun boleh menyebabkan berlakunya kerosakan, sebab berlaku spark lah. Sebab tu kalau kita buat pemasangan especially untuk pendawaian elektrik, kita kena skru kuat-kuat, ketat-ketat dah. Sebab kalau kita tak ketat-ketat, maka boleh menyebabkan spark. Bila berlaku spark, maka takut short ataupun lintas pintas. RCCB selalu terpelantik. Ni pun pernah berlaku, especially kalau ingat lagi, Sam yang sebelum ni, awak ingat tu macam bilik office pengajar mekatronik pun selalu terpelantik dia punya RCCB kan.
Jadi dia berlaku mungkin disebabkan oleh LCCB itu sendiri yang rosak ataupun berlaku litar pintas. Seterusnya overhead ataupun kepanasan yang melampau. Boleh menyebabkan kerosakan kepada komponen-komponen elektronik dan juga elektrik. Pembumian yang tidak sempurna, ini pun sama juga. So bila kita tidak melakukan pembumian yang sempurna, maka berlakunya arus bocor, dan ketika itu kalau katakan voltage itu masuk kepada komponen, maka dia boleh merosakkan kepada kita punya komponen. Litar terbuka, open circuit, mungkin disebabkan oleh komponen-komponen yang rosak lah, open circuit. Ataupun dia bila kita test menggunakan multimeter, dia tidak naik ataupun dia terbuka lah. Okay, so ni cara kaedah. Yang keenam, electronic failure. Tadi electrical, ni electronic failure. So elektrik dan electronic failure ni ataupun kerosakan disebabkan komponen elektronik sama je macam kita check pada komponen-komponen electrical, sama saja. Antaranya penyebab berlakunya kerosakan kepada komponen elektronik iaitu terbuka, terpintas dan juga bocor. Kalau pelajar lihat kat situ, saya ada sediakan gambar rajah. Kalau macam mana kalau kita gunakan multimeter, kalau terbuka, maksudnya kalau kita test komponen tersebut, jarum tak naik. Ataupun kalau dekat gunakan multimeter digital, dia dalam keadaan kosong, nilai dia kosong. So itu pada ketika itu dia keadaan terbuka lah ataupun dia open. Maknanya kalau kata contoh kalau pintang tu 1 kilo ohm, kita check tak dapat 1 kilo ohm pun, dia dapat ataupun tak dapat langsung, tak naik, maka kita tahu bahawa pintang tersebut rosak. Kapasitor, apa lagi Okay, kemudian pintas, iaitu kalau kita gunakan multimeter, jarum dia naik sampai ke infinity. Okay, kalau katakan menggunakan multimeter yang ada bunyi, maka dia akan bunyilah, dia akan bunyi buzzer. Itu menunjukkan bahawasanya komponen tersebut pintas ataupun berlakunya short pada komponen tersebut. Kemudian yang ketiga, bocor. Bocor ni maksudnya dia intermittent. Okay, bocor contohnya ataupun bukan intermittent, dia punya tolerance, bacaan dia melebihi tolerance. Contohnya katakan dia tidak open, dia tidak open tetapi dia hampir kepada open. Contohnya kalau katakan kita uji komponen tersebut, katakan dia punya nilai 10 kilo ohm, tapi dia dapat katakan dapat dalam 6 kilo ohm ataupun 4 kilo ohm, dia tak dapat sama ataupun dalam dia punya tolerance dia. Sebab kita tahu macam contoh kalau kita gunakan pintang, dia ada tolerance dia kan. Kalau emas berapa persen, perak berapa persen, so dia ada percentage. So kita kalau kita check, dia tak dapat nilai dia, dia out of range dia. Okay, maka kita tahu bahawasanya dia punya komponen tersebut dalam keadaan bocor. Okay, bocor. Jadi untuk kita nak menguji ataupun kita nak memeriksa kerja-kerja penyelenggaraan, dalam kaedah kita memeriksa komponen-komponen tersebut, satu kita boleh gunakan kaedah sinar X lah. Ini dekat elektronik tidak ada, dekat electrical pun tidak ada. Kalau kita buat pengujian untuk mechanical part, dia adalah menggunakan kaedah sinar X lah. Di mana menggunakan peralatan-peralatan yang bersaiz besar ataupun tidak dapat dilihat oleh mata. Maka kita kena gunakan sinar X ataupun kita X-ray. Contoh pengujian dan pemeriksaan pipe gas. Macam saya kata tadi kalau untuk electrical elektronik biasanya kita tak gunakan sinar X ni. Biasanya kalau kita pelajar-pelajar ataupun kerja-kerja kipalan, welding, biasa dia akan gunakan sinar X ni ataupun digunakan kalau dekat luar dekat kilang dia panggil inspector welding. Dia akan check sama ada kita punya pipe kita tu bocor tak bocor. So dia gunakan alat dah, alat dia. Dan saya dipahamkan juga orang-orang yang kerja bahagian ni dia akan kena check buat medical lah sentiasa sebab dia berhadapan dengan sinar X lah atau sinar gamma. So seterusnya kebaikannya kalau kita gunakan kaedah menggunakan sinar X ni, keputusan uji kaji cepat. Of course sebab kita gunakan alat, dapat memeriksa bahagian permukaan dan dalaman peralatan, dapat memeriksa tanpa membuka peralatan tersebut. Sebab kita buat X-ray saja dan menggunakan sedikit persediaan untuk melaksanakan pemeriksaan. Macam kita macam manusia lah kan. Kalau kita ada tulang patah, kita tak nampak, tapi bila kita X-ray kita nampak patah. Okay, macam itulah.
Keburukannya, of course bila kita gunakan peralatan maka dia mahal lah, sebab dia memerlukan kos yang tinggi untuk beli peralatan tersebut untuk buat pengujian. Dan bila kita menggunakan barang peralatan, mesti ada orang-orang yang perlu mahir untuk melaksanakan ataupun menggunakan peralatan tersebut. So bahaya kepada kesihatan untuk jangka masa panjang. Sebab tu saya kata tadi, orang-orang yang menggunakan peralatan ini dia kena buat medical check up selalulah. So memerlukan kerja-kerja lanjutan. Okay. Dan yang kedua, deria rasa, sensor check. Ini saya kata tadi ni, ni kalau katakan bila kita tengok visual, kita lihat ada peralatan yang mungkin abnormal, yang kita lihat tidak ada keadaan mesin tu tidak normal lah. Contoh kita rasa ada bau ke, kita rasa ada bunyi ke, yang mata kita lihat ada nampak macam hasap ke kan. Jadi kita boleh menggunakan kaedah ni lah, jadi rasa. Okay, kemudian menggunakan penglihatan, menggunakan pendengaran, menggunakan sentuhan, menghidu dan juga berkomunikasi. Okey. Sekejap Okey, kemudian yang ketiga, sebelum ketiga tu kalau terlihat, kebaikannya kalau kita menggunakan deria rasa ni, iaitu di mana tidak memerlukan peralatan khusus. Of course kita gunakan panca indera saja kan. So tidak memerlukan peralatan khusus, tidak memerlukan masa yang lama untuk mendapatkan keputusan. Ini kalau sekiranya kerosakan tersebut nampaklah ataupun yang tidak memerlukan pengujian, so kita boleh gunakan deria rasa dah. Yang ketiga, tidak memerlukan pengendali peralatan yang terlatih. Of course sebab kita tak ada guna peralatan, maka tak payah ada latihan lah kan. Ni saya kata tadi, kalau ni saya lebih suka panggil orang macam ni, orang yang seperti bomo lah. Bomo kenapa bomo? Sebab kalau orang datang, saya sakit tu, jadi Atuk dia kata, okey awak ni ada kena ni, dia macam konsep macam bomo lah kan. Dia dah scan dia tahu, dia tahu kan, macam tu. Kalau kita teknikal punya orang, kita tak gunakan deria rasa ni. Tapi kalau kita untuk orang kata tu, first step sebelum kita nak buat nak uji, nak check kerosakan, firstly kita akan tengok simptom dulu. Simptom macam doktor kan, kalau kita datang ke klinik kan, kita tanya, doktor akan tanya kita, awak sakit apa? Nampak, dia tanya sakit apa dulu. Sakit apa, kita katalah, doktor saya sakit perut. Okey, nanti sakit perut kan. Okey, berapa lama awak sakit? Awak makan apa? Dia tanya itu kan. Jadi daripada simptom-simptom tu, daripada maklum balas yang kita bagi pada doktor tu, maka doktor akan dapat tahu apa penyakit kita kan. Jadi apa ubat yang akan dibagi pada kita. Begitu juga dengan kita punya komponen atau peralatan elektronik. Kita akan tengok simptom dulu. First kita tengok simptom, apa yang berlaku kerosakan tu. Contoh kalau television rosak dia. Bila gambar bunyi, gambar ada tapi tak ada bunyi. Mungkin speaker rosak. So kita tak akan check pada bahagian gambar, kita akan check pada blok ataupun pada bahagian bunyi. Macam tu. Kita tengok pada dia punya simptom kerosakan tu, maka kita akan check. Tetapi kalau kita menggunakan deria rasa ni, kita tidak perlu check lah. Maksud kita nampak, kita buka saja tengok nampak kesan terbakar. Kita tahu dah kat situ yang rosak. Okey. Kemudian keburukan, keputusan yang diperlukan juga tidak begitu tepat. Sebab kenapa? Sebab kadang-kadang bila berlaku kerosakan, kita nampak tu benda tu hangit, kita nampak chip tu rosak. Tapi mesti ada sebab kenapa chip tu rosak. Kalau dikatakan sebab panas, okey, of course tak ada masalah. Tapi kadang-kadang dia rosak mungkin disebabkan oleh komponen-komponen lain. Contoh kalau kata kita check diode tu rosak, tapi sebab kenapa diode tu rosak? Contoh kalau kita check pada bahagian berkelan kuasa, kita tahu transformer tu rosak, tapi transformer tu rosak kenapa? Kan kadang mungkin disebabkan faktor masuk cicak ke kan, jadi atau disebabkan lipas ke yang masuk kat dalam kita punya casing, yang masuk dalam kita punya television ke kan, dia tershort. Bila dia short tu kadang-kadang dia menyebabkan kerosakan komponen-komponen yang lain. Jadi sebab tu dia kata keputusan yang diperolehi tidak begitu tepat. Sometimes tepat, sometimes tak tepat lah. Ikut nasib lah, sebab dia pun check menggunakan deria kan. Kemudian risiko kepada kesihatan untuk jangka masa yang
lama. Okay, of course lah, sebab kadang kita check, kita hidu. Kalau satu komponen tak ada masalah. Kalau kita check banyak hari, kalau contoh kat kilang, tengok ada rosak je kita hidu. Rosak je hidu. Kalau kita buka kedai, repair barang-barang orang kan. Takkan asyik nak buka barang orang, kita hidu, kita nak check macam tu kan. Jadi kita kena gunakan peralatan yang khusus lah untuk kita check kerosakan yang berlaku. Dan yang seterusnya, yang ketiga, dye penetrance, iaitu menggunakan bahan pelarut yang mudah tanggal. Ini menggunakan bahan kemikal lah. Digunakan untuk mengesan keretakan yang kecil. Kebaikannya tidak menggunakan alatan yang mahal dan juga tidak memerlukan pekerja yang mahir. Cuma keburukannya dapat mengesan keretakan luaran saja yang dapat digunakan pada bahagian kecil saja, memerlukan cahaya untuk mengesan. Okey, ini kita untuk komponen elektronik kita tak gunakan dia ni. Okay, jarang kita gunakan bahan pelarut ni. Biasanya kalau kita gunakan untuk mechanical part lah, kita tengok apa besi-besi yang retak ke, pecah ke, so kita sesuai untuk kita menggunakan bahan pelarut ni. Kemudian seterusnya kita lihat kepada peralatan pengujian. Ni keadaan masa tadi kita gunakan dari rasa, kita gunakan dye penetrance, kita gunakan sinar X. Okay, yang keempat kita gunakan peralatan pengujian. Ni macam doktor, orang kata. Ni adalah teknikal sikit lah. Kita nak cari kerosakan tu, kita menggunakan peralatan pengujian seperti apa? Seperti kalau macam elektronik kita gunakan multimeter. Of course lah, multimeter kena ada lah. Lepas tu oscilloscope, SIGEN. Okay, apa-apa peralatan yang kita gunakan lah untuk kita buat pengujian lah. Okey, contohnya dia tadi okay, kebaikan dapat nilai bacaan dengan cepat dan tepat. Of course kita boleh tahu komponen tersebut sama ada rosak atau tidak sebab kita menggunakan komponen, kita guna peralatan pengujian. Cuma keburukannya tidak dapat membandingkan bacaan asal jika tiada bacaan yang lama atau tadi pihak pengeluar. Okey. Sometimes kita boleh tahu, contoh kadang-kadang dekat body komponen tu dia ada nilai dia. Contoh kalau dekat komponen pintang tu kita tahulah, kita kira dia punya jalur-jalur warna tu kita yang digunakan pada komponen tersebut. Atau contoh kalau kita gunakan kapasitor pun dia ada nilai dia dekat luar tu, kan ada buat 10 microfarad ke 50 microfarad, kita boleh tahu. Tapi sometimes kalau katakan dia terbakar, kan, bila kita nak check komponen tersebut tak tahu nilai dia berapa. Jadi kelemahannya kita kena ada satu manual ataupun orang kata schematic diagram. Diagram schematic untuk kita nilai, kita check berapa nilai komponen yang rosak tersebut. Sebab kalau kita tak tahu nak tukar lah barang apa yang rosak ataupun berapa nilai yang rosak. Okay. Jadi kita kena ada manual ataupun kena ada schematic diagram. Okey, kemudian yang kelima kita boleh menggunakan pemeriksaan secara berjadual. Ini sebenarnya bukan nak kata kepada kita nak repair kerosakan, tapi lebih kepada penyelenggaraan. Jadi pemeriksaan berjadual ini juga boleh kita lakukan untuk menyelenggara peralatan-peralatan mengikut masa yang tertentu. Dan kita buat ni pun tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya kerosakan ataupun machine breakdown lah. Jadi kebaikannya tidak memerlukan kos yang tinggi. Nak kata tidak menggunakan kos tinggi, kadang-kadang sometimes dia perlukan kos yang tinggi, kadang-kadang tidak, bergantung kepada keadaan lah. Kalau sekiranya kita buat penjadualan atau kita buat maintenance secara penjadualan, kebaikannya ialah di mana kita boleh jangkakan kerosakan tersebut bila. Contoh kalau kita tukar rantai, kita tukar belting, kan, kita boleh tahu mungkin dah setahun 2 tahun kita gunakan, mungkin dah sampai tempoh hayatnya, ataupun kita guna belting tu dah nampak dia punya retak-retak, sebelum dia putus tu maka kita ganti. Jadi dia bukan apa tahu, kos penggantian tu kita kena keluarkan juga. Tetapi sekiranya berlaku kerosakan, sometimes kadang-kadang kerosakan tersebut dia berlaku menyebabkan komponen-komponen lain atau peralatan yang rosak, dia ikut sama rosak. Jadi kadang-kadang bila kita cepat tukar, jadi apa yang berlaku ialah kita dapat mengelakkan daripada kerosakan yang lebih besar. So bila dapat elak kerosakan yang lebih besar, maka kos untuk kita beli peralatan yang lain itu, maka kita dapat jimatkan atau kita dapat kurangkan lah.
Kemudian kaedahnya ringkas, of course, sebab lebih kepada penjadualan, memastikan pengendali peralatan sentiasa peka kepada perubahan yang berlaku terhadap peralatan. Okey, kita tahulah. Keburukannya memerlukan tenaga kerja yang ramai untuk menjalankan proses senggaraan. Memanglah, contoh saya pengalaman saya dulu masa saya jadi sebagai juruteknik penyelenggaraan ataupun penyelenggara kat kilang dulu. Biasanya kalau kita nak buat servis-servis, kadang-kadang kita perlukan team untuk buat penyelenggaraan kalau melibatkan mesin yang besar. Jadi kita kena ada sumber tenaga yang ramailah. Dia memerlukan tempoh masa yang lama untuk membuat analisa kerosakan, okey. Dan memerlukan penelitian yang tinggi. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada ni. Okey, mengukur voltan. Okey, jadi peralatan yang boleh kita gunakan untuk kita mengukur voltan, of course memang tak ada cara, orang bukan tak ada. Maksudnya yang paling basic kita biasa kita gunakan adalah multimeter lah. Sebab pada multimeter tu dia ada kita boleh menguji contohnya voltage, arus, rintangan, serta nilai keterusan lah. Keterusan. Jadi untuk kita menguji voltan, cara dia adalah kita kena buat dalam keadaan selari. Selari, contoh kalau orang lihat dekat saya punya gambar raja tu, ibarat tu yang cek tu adalah multimeter, menggunakan multimeter, dan kita buat secara selari. Sebab voltan ni dia kalau belajar hukum ohm, selari hukum lintas siri, bukan hukum, lintas siri yang selari, kan, kita lihat voltan tu kalau selari tu voltan sama, nilai dia sama. Tapi kalau sesiri nilai dia tidak sama. Sebab kalau sesiri ni maksudnya voltan tu dia akan drop. Dia akan drop by drop ikut load yang melaluinya dah. Yang dilalui. Contoh kalau dia lalu bintang pertama, daripada katakan nilai 9 volt, keluar bintang pertama tinggallah 5 volt. Lepas tu bila dia pergi bintang kedua tinggallah 3 volt. Konsep ni kalau awak lihat macam kita buat sambungan pada backboard. Kalau kita buat persambungan antara LED dengan pintang, kalau awak ingat, saya letak pintang sebab pin yang keluar pada Arduino tu 5 volt. 5 volt. So kalau 5 volt direct kepada kita punya LED, maka LED kita akan terbakar. Jadi apa yang saya buat ialah kita letak pintang supaya voltage yang melalui kepada kita punya LED tu tidak terlalu besar. Terlalu besar. Jadi bila tak terlalu besar, maka dia dropkan kita punya voltage. Itu sebab dia sambungan secara sesiri. Tetapi untuk kita check voltage, kita kena check voltage secara selari. Jika lintas pintas, maka nilai voltan akan tinggi dari nilai sebenar. Kalau sekiranya ada berlaku lintas pintas atau short, kita akan check voltage tu tinggi daripada yang asal lah. Contoh kalau katakan voltage tu nilai dia 10 volt tapi dia dapat 12 volt. Okey, dia bergantung juga pada kita punya masukan. Kalau katakan voltage kita katakan 24 volt, sepatutnya dia keluar pada load tu katakan dapat 12 volt tapi dia dapat 15 volt katakan. Tu sebabkan dia terlintas lah. Jika lintas terbuka, maka voltan tiada nilai voltan yang dipaparkan. Maksudnya kalau open, of course lah, bila open voltage tak boleh lalu, voltan tak boleh lalu, maka nilai dia adalah kosong. Seterusnya kalau kita nak menguji ukur arus, kita menggunakan peralatan seperti ammeter. Multimeter pun boleh buat juga, tapi dia terhad lah berapa ampere yang kita boleh buat. Dia tak sampai 1 ampere pun. Tapi kalau kita nak lebih pada 1 ampere, so multimeter biasanya dia jarang lebih pada 1 ampere. Kadang-kadang 0.3 ampere, tak besar. Jadi kalau kita nak uji ampere yang lebih tinggi, maka kita boleh gunakan ammeter. Ammeter. Okey. Jadi cara nak kita uji arus yang mengalir daripada litar, kita kena uji secara sesiri. Kalau voltan kita ukur secara selari, kalau arus kita ukur secara sesiri. Jika litar pintas, maka nilai arus akan tinggi dari nilai yang sebenar. Tapi jika litar terbuka, maka nilai arus akan rendah. Rendahlah. Bila open. Dia tak kata kosong, tidak. Dia akan dapat nilai juga, tapi nilai dia akan rendah lah. Sebab dia ada aruhan daripada komponen-komponen yang lain. Dan yang ketiga,
menguji keterusan ataupun kita buat continuity lah. Ini biasa kita buat. Especially kalau kita nak buat pemasangan pendawaian electrical kan. Macam saya cerita tadi, kalau sebelum kita nak buat, kita dah buat pendawaian, kita nak uji, kita nak onkan kita punya pada pendawaian kita tu, kita kena check keterusan sama ada short ataupun tidak. Kan? Jadi kalau untuk komponen elektronik pun sama juga. Bila kita buat penyambungan pada komponen, especially kalau katakan kita check tu katakan tak hidup kan, maksudnya kita akan off supply, kita akan check lah. Jadi apa tu peralatan yang kita pakai ialah multimeter. Dan syarat kita buat pengujian menggunakan continuity ni, kita kena pastikan berkenaan kuasa kita off dulu, sebab takut nanti menyebabkan kita punya multimeter rosak. Okey. Yang keempat, mengukur rintangan. Mengukur rintangan ni maksud kita nak uji rintangan dalam kita menjadi pada rintangan kita lah. So peralatan yang digunakan adalah multimeter. Okay. So antara komponen-komponen yang boleh kita buat uji rintangan adalah seperti komponen elektronik, bintang. Kita boleh check IC jarang saya check rintangan. Biasanya IC saya akan check voltage yang keluar daripada pin I/O dia. Transistor, yes, transistor boleh. Transistor kita boleh check. Betul, kalau kamu dah nak tahu sama ada kaki emitter, base atau collector, kita boleh gunakan multimeter. Kita laraskan kepada ukuran pada rintangan. Diode, sama ada pincang hadapan atau pincang balikan, dan juga kapasitor lah, sama ada dia kita nak buang cas atau kita nak buang cas ataupun kita nak caskan balik kita punya kapasitor. Kemudian untuk mendapatkan nilai rintangan atau sambungan dalam komponen. Ini adalah tujuan kita menggunakan mengukur rintangan. Ini adalah antara kaedah lain yang kita boleh buat laksanakan senggaraan pada peralatan elektrik dan juga elektronik. Kita boleh gunakan kaedah gantian. Gantian ni maksudnya kita boleh lebih kepada try and error. Kalau pelajar pernah dengar perkataan try and error ni, maksudnya kita cuba uji. Kita cuba uji pada komponen-komponen yang kita rasa rosak, kita cuba tukar. Kan, betul-betul test, kita on balik semula sama ada okey ataupun tidak. Kan, ni macam try and error lah. Dan bridging ataupun penyatuan, iaitu mengambil komponen dari detail yang lain untuk mengganti komponen yang lama atau rosak. Ini saya pernah buat dululah masa saya kat kilang ataupun saya masa dekat IT dulu pun, saya nak repair komputer pun saya buat kaedah macam ni. Kita buat penyatuan ataupun kita cuba menggunakan kalau katakan board tu dulu okey, board tu kita cuba test board ni yang pertama okey, board kedua tu rosak. So kita cuba pakai guna komponen yang ada dekat board yang okey tu, kita pasang kepada komponen pada board yang tidak okey. So kita check sama ada okey ataupun tidak. Kemudian pengujian komponen, melakukan pengujian ke atas komponen menggunakan alat pengujian. Ini macam saya sebutkan tadi dah. Dan yang seterusnya kaedah pembekuan, menggunakan alat penyejuk pada bahagian komponen yang panas. Pun boleh juga kita buat. Seterusnya solder quality test, iaitu memeriksa kualiti pematerian pada komponen dan litar. Ini pun kalau dekat kilang pun kadang-kadang biasanya kalau untuk technician, QC ke ataupun line leader, dia akan check kita punya soldering kalau yang melibatkan pematerian lah, sebab kita takut-takut kadang-kadang kita gunakan soldering yang tidak sesuai pada komponen kita, menyebabkan kita punya hasil pematerian kita tu, contohnya kita akan berlaku dry solder ke ataupun tidak ada sambungan ke. Biasanya dry solder lah. Dry solder ni maksudnya kita nampak dia macam solder betul tapi dia tak lekat. Macam itulah. Jadi kita kena test kualiti menggunakan biasanya kita akan gunakan ada peralatan khusus lah, especially kalau untuk yang dry solder kita tak boleh nak test, tapi pada mata bit soldering tu kita boleh check suhu kepanasan dia. Sebab contoh kalau katakan komponen tersebut perlu dia ada suhu dia lah. Biasanya kalau kita buat 380 darjah Celsius ataupun kalau kurang daripada 300 tu maka tak okey dah, mata bit tu mungkin bit soldering air tu rosak atau kita kena tukar lah. Half split, iaitu mencari kerosakan dari blok ke blok ataupun menggunakan blok diagram. Ini pun biasa juga. Nanti saya kalau di akhir kita punya slide ni, nanti saya akan tunjukkan contoh blok diagram. So blok diagram ni ialah di mana kita nak uji ikut blok-blok lah.
Contohnya kalau katakan kita nak uji macam saya kata tadilah dekat television. Sebab television ni dia ada banyak blok dia ada blok-blok dia ada blok bahagian audio, ada blok bahagian video, ada bahagian vertical, bahagian horizontal, ada power supply, ada power supply pula ada dua pula. Dia ada apa high voltage dengan low voltage. Dulu punya television lah. Sekarang ni tidak macam tu. Sekarang ni pakai board pakai DC je. Dulu dia pakai AC, ada high voltage dengan low voltage. Jadi kita boleh check ikut blok sekiranya kalau katakan kita on television kita, speaker tak bunyi ataupun tak ada suara. Takkan kita nak check bahagian video pula kan. So kita check pada bahagian audio macam tu. Dan seterusnya input ke output. Input ke output iaitu memeriksa komponen pada masukan dan keluaran serta membuat perbandingan nilai voltan ataupun arus atau retakan yang diukur. Ini kita buat pengujian teruslah kepada kita punya komponen. Tetapi ada syarat-syarat untuk kita buat pengujian kepada komponen ni. Okay, kita biasanya kalau kita nak buat pengujian, kita tak boleh terus ambil multimeter tu, kita tak boleh terus pada kita punya komponen atas board tu. Contoh kalau kita tengok atas board tu dia pakai bintang, katakan 1 kilo ohm. Kita tak boleh nak gunakan multimeter terus direct check pada kita punya bintang tersebut ke atas board tersebut. Kita kena cabut satu kaki ataupun kita cabut dua kaki pun boleh lah. Tapi kalau paling mudah kita cabut satu kaki. Sebab kalau kita test ketika mana kaki bintang tersebut berada dekat kita punya board, dia tidak akan dapat nilai yang sebenar. Sebab dia akan berlaku ada aruhan daripada ataupun ada kesan daripada komponen-komponen yang lain. So kita cabut. Baru kita boleh check komponen tersebut. Okay. Input ke output ni macam saya kata tadi lah, check voltage masuk berapa, keluar berapa. Macam saya kata tadi IC kan, IC saya suka check voltage pada IC. Kita tengok pada diagram, katakan pin tersebut dia keluar 3 volt katakan, tapi dia kata kita check tak ada voltage. So kita tahu bahawa IC tu rosak lah, senang je macam tu. Dah tahu IC tu rosak atau tidak, kita boleh check. Kalau IC kita boleh kena masuk supply kita check berapa voltage ni masuk. Okay. Dan mengesan dengan menggunakan pita skematik. Ni kita gunakan pita skematik lah. Saya cerita tadi lah. Kalau kita nak uji, kita nak buat pengujian, kita nak test, kita kena ada data skematik. Kalau kita tak ada data skematik memang payahlah. Kalau data kita kecil tak ada masalah. Kalau data besar tu kita kena ada manual ataupun kita kena ada rujukan, iaitu data skematik diagram. Saya ingat dulu masa saya kerja kilang dulu, sebagai technician dulu kan, saya ingat dulu kalau saya nak repair set, board dia kecil macam ni je, kecil. Tapi dia punya skematik dia kalau buka macam kita buat plan rumah tu, besar. Macam tu lah. So seterusnya lagi kita boleh gunakan kenal pasti simptom. Macam saya tadi kalau kita nak buat nak check kerosakan, first kita kena check simptom dulu. Apa tanda-tanda kerosakan yang berlaku pada kita punya komponen elektrikal ataupun elektronik. Check dulu apa rosakan. Contoh kalau lampu rosak kan, apa simptom dia? Kan kalau katakan simptom dia berkelip-kelip ke, kan mungkin bentol rosak ataupun mungkin power kurang, drop. Mungkin juga boleh berlaku kan macam tu kan. So kita kena check dulu. So apa berlakunya? Contoh kalau kita beli kipas, pusingan dia tidak laju. So kita kena check apa simptom dia. Kemudian earth leakage test. Ni pun kita kena check juga, selalu buat, sebab kalau kita tak check, kalau sekiranya berlaku arus bocor pada kita punya body komponen, maka dia boleh menyebabkan kita punya komponen boleh rosak lah, komponen yang rosak ataupun boleh membahayakan kepada keselamatan manusia lah, boleh kena menjatan elektrik. So cara nak uji dia, kita kena check dulu arus ataupun kita kena check dulu continuity antara kita punya body peralatan kita tu kepada earth. Ada sambungan tak? Kalau tak ada sambungan ataupun tak ada short, maksudnya ada masalah kita punya grounding kita tu. Seterusnya waveform test. Ini kita gunakan oscilloscope lah bagi menguji voltan dan juga isyarat ataupun frekuensi. Ini sepatutnya kalau dapat kamu belajar lebih bagus sebab menggunakan oscilloscope. Oscilloscope ni biasanya kalau kita kat kilang-kilang memang kita pakai oscilloscope ni, kita nak check contoh melibatkan komponen yang ada frekuensi, sebab kita boleh dapat berapa dia punya time ataupun dia punya frekuensinya.
Okay, jadi tujuan kita melaksanakan penyelenggaraan, of course dapat menggunakan kos, kita dapat panjangkan lagi hayat sesebuah peralatan dengan lebih lama, okay. Dan kita dapat bila kita buat penyelenggaraan tu secara tidak langsung kita akan membuat pengawasan kepada peralatan yang kita pakai, yang kita check tu, yang kita jaga tu. Right. Dan mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan peralatan, dapat mengelakkan daripada kerugian yang lebih besar, sebab kalau macam saya kata tadi, kalau katakan berlakunya kerosakan, kita tak buat penyelenggaraan, mungkin dia rosak, dia akan menyebabkan implikasi kepada komponen-komponen yang lain. So bila berlaku macam tu, so memerlukan kos yang lebih lah untuk kita beli peralatan, kita nak buat corrective maintenance. Dia mengelakkan daripada berlakunya kemalangan kepada diri dan juga pekerja. Ini sangat penting lah. Okay. Kadang-kadang kita kena check especially kita punya komponen atau punya peralatan yang kita pakai tu pun, macam kamu belajar tu pasal semester lepas pun, calibration kan. So komponen yang kita buat pengujian tu, measurement yang kita buat, alat peralatan yang kita buat pengujian tu pun kita kena ada calibrate. So kalau kita tak calibrate, apa yang berlaku, kita punya alat pengujian yang kita pakai tu tidak menepati piawaian yang sebenar lah. Katakan dia check, katakan dapat 5 volt, tapi bila kita buat calibrate, mungkin dia dapat 4 volt, kan, ataupun dia tak dapat nilai sebenar. Jadi mungkin boleh menyebabkan orang kata tu, kualiti produk yang kita hasil itu tidak bagus lah. Okay, ini contoh borang penyelenggaraan. Ini pun saya pun pernah cerita pada kamu pada sesi lepas lagi. Okay, bila mana kamu nak buat calibration report kan. So lebih kurang macam kita buat calibrate juga. Dia punya borang pun lebih kurang sama, cuma lebih kepada maintenance penyelenggaraan lah. So isu dia ataupun item-item yang kita pakai tu mungkin lebih kepada penyelenggaraan. Kalau macam kita buat calibrate, ke arah kepada calibration, kita buat pengujian ke, kita buat testing ke, ataupun kita buat kita buat pengujian kepada kita punya peralatan, tu lebih kepada calibration lah. Kalau korektif lah, beza pula. Korektif lebih kepada pembaikan ataupun kita buat kerosakan yang itu kita repair. Macam tu. Contoh. So ada kat luar tu, kalau kita lihat kat search kat internet, ada bermacam-macam contoh borang-borang penyelenggaraan yang kita boleh kita bangunkan atau kita wujudkan. Kemudian antara lain bahan-bahan yang perlu kita laksanakan untuk buat penyelenggaraan, of course kena ada manual lah. Manual. Sometimes kalau kita dah biasa dengan peralatan tersebut, kita tak perlu manual kan. Tapi kalau kita nak buat alat ganti, kadang-kadang kita kena tengok spek peralatan yang kita pakai tu, nak buat pembelian tu kena ada ikut spek ataupun tidak. Okay. Dan yang ketiga, ni pun penting juga. Kalau untuk elektronik memang sangat penting. Kita kena ada lukisan elektronik atau lukisan electrical. Sebab tu kalau sebelum kita buat pemasangan, contoh kalau untuk komponen elektronik, kita kena ada schematic diagram. Sebab kalau tak ada schematic diagram, macam mana kamu nak buat pemasangan komponen kat atas kita punya komponen elektronik kan. So kena ada schematic diagram. Kalau belajar electrical pun, sebelum kita buat benda-benda pun, kita kena ada diagram juga. Kenapa kena ada diagram? Sebab kita boleh buat sebagai rujukan. Berapa panjang, berapa kabel yang kita nak pakai, kita boleh estimate. Sebab kalau kita tak ada plan ataupun kita tak ada lukisan elektrik atau elektronik, kita susah kita kena pasti berapa panjang kabel, berapa apa bahan-bahan yang perlu kita pakai, yang akan kita guna pakai kan. So kita susah nak buat estimate macam tu. Okey, nampak ni. Digunakan untuk membuat penyamakan komponen yang digunakan betul atau tidak, sama ada salah ukuran ke, salah lokasi ke, ataupun salah jenis bahan-bahan yang digunakan pakai. Dan digunakan untuk membuat penyamakan komponen yang digunakan sesuai atau tidak. Tadi betul atau tidak. Ni sesuai atau tidak. Jadi dengan adanya schematic diagram tu, kita boleh tahu sama ada kita punya komponen tu sesuai tak dengan kekuatan yang digunakan, yang diperlukan, sesuai tak dengan kerja-kerja yang hendak dilakukan. Maksudnya komponen tersebut sesuai tak untuk dia buat kerja-kerja tersebut, ataupun sesuai tak dengan benda kerja yang hendak dikendali. Tu penyamakan komponen yang ada atau tidak.
Kadang-kadang kita boleh check sama ada bila ada diagram tu, ada data tu, kita boleh check sama ada komponen tersebut wujud atau tidak. Okay, kadang-kadang berlaku sengaja ditangkap oleh juruteknik ataupun technician sebelumnya kerana komponen terlibat tidak diperlukan pada kerja-kerja sebelum ini. Mungkin pada ketika itu technician tidak pasang sebab dia kata ditangkapkan sebab mungkin ketika itu dia nak check benda lain ataupun dia kata tak perlu, tak pasang pun tak apa kan. Jadi dengan adanya schematic diagram tu kita boleh rujuk dia, oh ini adalah tapi ini tak ada macam tu. So kemudian tertangkap akibat pelanggaran semasa kerja-kerja sebelumnya. Okey. Ni dah berlaku ke atas diri saya lah. Saya tak pasti sama ada saya dah bercerita dengan awak waktu tidak. Saya pernah berlaku satu ketika saya pernah bawa satu set board papan elektronik yang dah siap saya repair. Tiba-tiba mungkin sebab saya terlampau gembira sangat saya repair, saya jalan-jalan kan, saya nak hantar kepada saya punya engineer. Semasa saya jalan tu dia terjatuh atau terlanggar aircon, jatuh, patah dua. Patah dua. Baik-baik nak tunjuk pada engineer saya, dah terus patah dua. Jadi apa berlaku, saya terpaksa sambung balik semula. Itu yang pernah saya buat dululah. Okay. Jadi kadang-kadang bila kita buat sambungan tu kadang tak betul, kan kita boleh rujuk pada kita punya data schematic diagram. Kemudian tertanggal akibat terlupa pasang selepas pembaikan. Ini pun pernah berlaku juga kan, kita dah di-prepare. Ini especially kalau katakan banyak komponen yang kita repair lah. Kalau satu dua tu kita boleh ingat, kalau banyak tu kita lupa. So bila dengan adanya data schematic kita boleh buat rujukan. Ini contoh data schematic diagram yang pernah biasa kamu buat dan kita pun dah lukis ke atas perisian Proteus, iaitu data running light. InsyaAllah nanti bila kamu balik minggu hadapan, nanti saya akan buat demo lagi untuk data-data yang lain. Dan bila kamu dah masuk ke bengkel nanti, insyaAllah kamu terus buat penyambungan data tu ke atas perisian Proteus. Dan kita boleh uji dia dan insyaAllah kita akan boleh buat kepada data tercetak. Dan ini contoh kalau data schematic elektrik pula. Okay. Ni contoh kalau kita nak buat kawalan apa tu pada motor ke atau switch ke kan. Jadi kita kena ada data schematic dia. Ni kena ada lah, kalau tidak ada susah kita buat pemasangan. Okay. Ni saya contoh block diagram. Ni contoh satu block diagram ke atas pembesar suara. Daripada ni ataupun daripada radio lah. Ni kalau dia daripada radio sebab dia ada area, ada antena dan dia ada satu blok dia panggil penala. Saya pernah belajar ni ataupun tuner pack. So bila isyarat dapat daripada radio kita, dia akan masuk kepada bahagian tuner pack dulu ataupun pada bahagian penala. Dan bila dia dapat kesan berapa frekuensi yang dia terima, kemudian untuk dia hantar kepada sebelum dia hantar kepada pembesar suara tu untuk bunyi, untuk suara bunyi atau suara atau bunyi atau muzik yang dihasilkan, dia ada bahagian pengesan. Kemudian dia dah buat pengesan, dia amplify, dikuatkan lagi signal tersebut pada bahagian penguat audio. Dan akhir sekali baru dikeluarkan kepada pembesar suara. Macam tu. Ni saya tadi dia ada blok-blok dia. Okay. Maksudnya dia satu-satu bahagian ada bahagian-bahagian tertentu fungsi-fungsi dia. Okay. Contohnya kalau kata tiba-tiba kita tengok suara tak kuat. Okay. Ada dengar suara tapi sayup je. Mungkin pada bahagian penguat audio tu ada masalah. So kita check pada bahagian penguat audio lah. Kita tak payah check pada bahagian penala. Kan? Jadi kita check pada bahagian yang tertumpu pada yang kita suspect pada yang dia akan rosak. Macam tu. Yang keempat, menjadikan work order perintah kerja. Ni pun boleh juga kita gunakan, iaitu sebab bila kita buat work order ni, di dalam work order tu dia ada item-item yang akan kita gunakan untuk kita buat penyelenggaraan. Kadang-kadang bos kita bagi work order kan, dia kata okey, ni Ahmad, ni siapa tu Putra, ni awak ambil ni, awak tolong buat repair ataupun buat selenggara kita punya mesin. So kat situ dia beritahu lah apa kerja yang perlu kita buat. Kan? Itu pun contoh satu cara kaedah untuk kita buat penyelenggaraan. Okey. Yang kelima, menyediakan senarai dan peralatan mengikut keperluan atau manual senggaraan yang dikeluarkan oleh pengeluar untuk tujuan senggaraan. Okey, ini pun kita kena ikut standard lah. Kadang-kadang setengah-setengah barang tu kadang-kadang dia perlukan, katakan cukup 2 tahun dia perlu senggara. So kita ni ikut follow lah. Kadang-kadang dia kata dia estimate 5 tahun. Lepas 5 tahun tu dia kata mungkin dah kena tukar. So kita kena ikut je. Orang kata tu ikut dia ikut kesesuaian kepada pengeluar. Sebab dia orang yang menghasilkan komponen tersebut, so dia tahu dah bila akan berlakunya
kerosakan pada komponen yang dia hasilkan. Okey, kemudian kita juga boleh gunakan senarai peralatan. Okey, so senarai peralatan juga kita boleh guna pakai sebab kat situ bila ada senarai peralatan kita tahu fungsi-fungsi peralatan yang kita gunakan. Okey, untuk kita buat penjelajahan. Contohnya kalau pemutar skru dia ada tujuan dia iaitu mengetat dan melonggarkan skru, plier untuk memegang, memotong, mencengkang, bentuk dan membengkok. Kalau cutter memotong tawai dan memotong punca tamatan dan seterusnya lah. Jadi bila ada senarai peralatan dengan fungsi-fungsinya, maka kita boleh buat penjelajahan. Dan seterusnya yang keenam, melakukan kerja-kerja pencenggaraan mengikut langkah-langkah keselamatan yang ditetapkan. Ia bagi mengelakkan sebarang kemalangan atau perkara yang tidak diingini. Dan juga keselamatan juga perlu kita praktikkan dalam kerja-kerja yang kita laksanakan dalam kerja-kerja seharian kita lah. Contohnya, mendapatkan arahan penggunaan mesin atau peralatan, kawasan kerja kemas, bersih dan terurus dan dengan sempurna, rambut tidak mencecah bahagian mesin yang bergerak. Okey. Ini soalan ni kalau pelajar kalau tahu ini soalan ni contoh soalan-soalan yang pelajar sesi lepas dia orang pernah yang dia orang buat apa tu penilaian amali secara oral kan, secara lisan kan. So PPI tanya apakah langkah-langkah keselamatan sebelum dan selepas kita buat kerja-kerja penyelenggaraan. Ini contoh ni. So dia kena buat cerita lah. Antaranya ialah mendapatkan arahan kawasan kerja kena kemas semasa sebelum, semasa dan selepas kan. Rambut kita ni tidak perlu kena ikat, kena kemas kalau rambut kita panjang. Okey. Kenapa kena ikat? Sebab takut rambut masuk ke dalam kita punya mesin. Pernah berlaku kemalangan seperti itu. Mendapatkan arahan penggunaan mesin atau peralatan, kawasan kerja mesti dah kemas, bersih dan terurus dengan sempurna. Saya ulang balik ni. Dan memakai pakaian yang sesuai, tidak longgar dan tidak terlalu ketat. Jangan memakai barang-barang perhiasan diri seperti rantai, raja tu, cincin dan sebagainya. Dan sentiasa menggunakan peralatan keselamatan, Google ke, face safety boot ke, sarung tangan ke. Dan pastikan mata alat yang tajam digunakan semasa kita buat kerja-kerja penembukan ke ataupun kita buat grind ke kan, so kena tajam lah. Dan akhir sekali jangan kita bermain-main dengan peralatan semasa kita bekerja. Sebab apa? Sebab bila kita bekerja kita tak fokus. Kita tak fokus takut berlaku kemalangan ke atas kita punya mesin. Okey, kita dengan mesin lah. Okey, insya-Allah saya punya penerangan saya tentang tajuk elektronik ni setakat ni saja. InsyaAllah saya nak tanya pun kamu faham tak faham pun wallahu alam. Jadi cara untuk saya tahu sama ada kamu faham atau tidak, saya akan bagi soalan lah untuk kamu jawab. Bukan ujian, just tugasan biasa saja supaya kamu saya tahulah tahap kefahaman kamu atau faham atau tidak. Sebab kadang-kadang bila kita belajar secara online ni memang ataupun macam saya rekod ni lagilah tidak bersebuka kamu lagilah susah untuk saya tahu kamu faham atau tidak. Tantah bila saya suruh kamu saya suruh kamu tu kamu tak tengok pun. Kan harap saya harap kamu tengoklah video saya ni. Okey, sebab saya tak akan ulang lagi untuk sesi kelas kita yang akan datang. So itu saja untuk penyampaian saya pada malam ini. Harap kamu boleh lihat dan kalau kamu rasa penat nak lihat saya punya video, boleh pause, boleh makan dulu, nanti sambung balik semula pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kamu kena lihat dari mula sampai akhir lah. Okey, itu saja saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa pada sesi akan datang. Assalamualaikum.